أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Maksudnya, jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya, apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah, serta diperlihatkan pada hari itu akan neraka Jahannam, maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik. Dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Maka pada hari itu tiada sesiapa pun yang dapat menyeksa seperti azab seksa yang ditimpa oleh Allah, dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggunya. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan pada orang-orang yang beriman dan amal soleh akan disebut dengan kata-kata, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Setelah dinyatakan dalam ayat-ayat yang terdahulu perangai manusia yang lupa daratan di atas dunia ini, tomokkan kehidupan yang panjang dengan harta benda yang banyak, tak ke halal dan haram, langgar perintah Allah Ta'ala. Di antara puncanya kerana terlalu sayangkan harta, sayangkan dunia. Maka di sini Allah Ta'ala ingatkan tentang hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat, kalla idza dukkatil ardu dakka, sebenarnya apabila diratakan bumi setelah dihancurkan bukit-bukit dan gunung ganang dengan sehancur-hancur dan serata-ratanya, habis hancur lebur belaka. Gunung ganang diterbangkan oleh angin yang kuat, air laut melimpah naik ke darat, tanah bercampur dengan laut, gunung berapi meletup, segala petrol, segala belerang, segala gas yang ada di bumi keluar belaka. Jadi hancur lebur semuanya. Dan Allah lakukan peristiwa hari kiamat setelah bumi diratakan semuanya. Allah Ta'ala bangkitkan manusia hidup semula. Begitulah kekuasaan Allah Ta'ala.
yang tiada bandingan dan tiada tandingan. Kalau Allah boleh mengadakan kita daripada tiada langsung, maka Allah sangat mudah, bahkan sama si Allah Ta'ala nak menghidupkan semula kita dengan adanya benih-benih yang dibakikan oleh Allah daripada tubuh kita. Tumbuh, dimasukkan roh dan hidup semula. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu. Allah Ta'ala datang dengan sifat yang layak bagi Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Datang untuk menghakimi manusia, mengadili manusia di atas segala pegangan kepercayaan dan amalan yang dia buat di atas dunia dulu. Dibawa segala keterangan-keterangan tulisan malaikat dan saksi-saksinya dibawa belaka. Termasuklah saksi yang ada pada tubuh manusia sendiri, yang boleh bercakap, tangan, kaki boleh bercakap belaka, menjadi saksi. Tulisan-tulisan malaikat. Wajah wal malaku saffan saffa. Dan malaikat berbaris-baris menunggu untuk menjalankan tugas masing-masing. Para ulama menafsirkan peristiwa ini berlaku setelah manusia gagal meminta syafaat daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam. Akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala mengurniakan al-maqamul mahmud yang kita sebut lepas bang dan lepas iqamah. Al-maqamul mahmud, Allah Ta'ala beri al-maqamul mahmud, maqam yang terpuji yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Adam, Nuh, Musa dan Isa tidak bersedia untuk memberi syafaat kerana masing-masing ketakutan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dalam dunia dulu, walaupun diizin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengizinkan peristiwa itu. Adam dengan sebab makan buah kayu, Ibrahim dengan sebab dia tak cakap tak betul bila dihujahkan oleh Namrud, Allah Ta'ala izin. Begitulah juga Nabi Musa, ada alasannya dia tak sanggup nak beri syafaat. Nabi Isa begitu juga. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diberi keizinan untuk memberi syafaat. Maka Allah datang untuk menjadi hakim. Malaikat berbaris-baris bersedia untuk menjalankan tugas. Wadi'a yaumaidin bi jahannam. Lalu dia bawa neraka untuk dibentangkan kepada manusia. Mengikut ibadat riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha. Dibawa neraka jahannam dalam keadaan neraka mempunyai 70,000 tali yang boleh dipegang untuk mengheret dia, dan tiap-tiap satu tali dipegang oleh 70,000 malaikat yang mengheret neraka jahannam ini, menunjukkan besarnya neraka jahannam ini, untuk disediakan bagi mereka yang derhaka, yang melawan Allah Ta'ala. Di masa itu Allah Ta'ala menyebut, yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia mengambil peringatan. Mengambil peringatan balik. Di mana peringatan berguna pada hari itu? Pada hari itu barulah dia nak sedar, dia nak insaf. Rupa-rupanya kena buat amal yang soleh, amal yang baik. Kena ikut Islam ni.
Tak ikut Islam ni susahlah hari ni. Wa anna lahu dzikra. Di mana baginya peringatan berguna lagi pada hari itu? Tak ada guna. Kalau nak sedar pun hari ni lah, sebelum mati. Pada hari dilihat neraka dibawa oleh tiap-tiap satunya 70,000 malaikat. 70,000 pemegang tali yang diheret. Tiap-tiap satu tali 70,000 malaikat. Masa itu baru nak sedar. Tak ada guna lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berkatalah orang-orang yang dahulunya durhakakan Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala, yang tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, berkata pada itu, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah bagusnya, baiknya aku dapat membawa sesuatu untuk kehidupan aku pada hari ini. Persediaan aku untuk hari akhirat ini, alangkah baiknya aku membawa pahala yang banyak, pahala yang besar. Yauma idza yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak seorang pun yang azabnya lebih dahsyat daripada azabnya pada hari ini, iaitu azab Allah. Tak boleh dibanding dengan segala azab yang lain. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada orang yang memegang janji yang lebih kuat selain daripada malaikat yang menjaga neraka, yang berjanji dengan Allah untuk menunaikan tugas mereka bagi membawa orang-orang yang derhaka dan kafir dihumbam ke dalam neraka jahanam. Malaikat akan mentaati apa sahaja perintah Allah. Neraka juga mentaati perintah Allah untuk menerima sesiapa yang layak menjadi ahli neraka. Itulah keadaan pada hari itu. Malaikat berpegang teguh dengan janji dengan Allah, menunaikan perintah Allah. Tidak sekali derhakakan Allah untuk membawa orang yang derhaka ke dalam neraka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, iaitulah yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan mendapat redha. Dia redha pada Tuhan dan mendapat keredaan Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga di kalangan hamba-hambaku yang aku redha, dan masuklah kamu wahai jiwa yang tenang yang beriman itu ke dalam syurgaku. Terdapat riwayat-riwayat ulama berhubung dengan ayat ini. Ada mengatakan ayat ini berkait dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidus Syuhada, yang mati syahid di dalam peperangan Uhud, yang dicincang tubuhnya sehingga tidak ada yang molek tubuh habis, dicincang, dipotong hidungnya, dipotong kemaluannya, dibelah dadinya, diambil jantungnya, dicincang mayatnya. Yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu orang mati syahid ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang mati dalam perang Uhud, dan orang yang sanggup berdepan dengan pemerintah yang zalim. Lalu dia menasihat, dia menyuruh dan dia melarang, dan dibunuh dengan sebab itu. Ini penghulu orang mati syahid bersama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Mengikut satu riwayat yang lain, bila dia baca ayat ini, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, ma ahsana hadha. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya ayat ini, kata Sayyidina Abu Bakar. Alangkah baik ayat ini. Lalu Nabi kata, Ama innahu sayuqalu laka hadha.
Ayatnya akan dibaca kepadamu nanti. Satu riwayat kata dibaca bila mati wahai Abu Bakar. Akan dibaca ayat ini kepadamu bila malaikat anak cabut nyawamu. Satu riwayat mengatakan akan dibaca kepadamu pada hari kiamat kelak. Kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq, yang mengiringi Nabi SAW pada masa hijrah, bersama dengan Nabi di Mekah dan berhijrah. Mengikut satu riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bila mati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meninggal dunia. Dia mati di Taif. Bila diusung mayatnya, tiba-tiba dilihat burung yang terbang mengiringi mayatnya. Burung yang luar biasa, yang tidak dilihat jenisnya seperti itu. Setelah ditanam mayat yang ke dalam kubur, tiba-tiba mereka mendengar suara membaca firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibnu Abbas ialah sepupu Nabi yang alim, yang Nabi doa ketika dilahirkan ke dunia. Allah Ta'ala beri padanya ilmu Al-Quranul Karim, memahami ayat-ayat Quran, menjadi rajakan para sahabat radhiyallahu anhum. Diberitakan dia mendapat kelebihan ayat ini setelah dia meninggal dunia. Dan mengikut Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga, berlaku satu peristiwa, beberapa orang tentera Islam ditawan dalam peperangan dengan Rom. Ditawan dalam peperangan dengan Rom. Lalu tawanan-tawanan Islam itu dibawa. Jumlahnya 4 orang tawanan di hadapan Raja Rom yang menyaksikan pesta di tepi sungai. Tepi sungai diminta tiap-tiap seorang murtad meninggalkan Islam, kalau tidak dibunuh. Yang pertama, murtad. Mungkin Allah Ta'ala izin illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa nak selamatkan diri, dia mengaku hati dia tidak. Yang pertama mengaku murtad, yang kedua mengaku murtad, yang ketiga mengaku murtad, yang keempat tak mahu murtad. Lalu dipancung kepadanya dan dicampur ke dalam sungai. Tiba-tiba kepala itu timbul dan disaksikan oleh ketiga-tiga orang kawannya. Dan kepala itu memanggil nama 3 orang kawan ini. Sebut nama satu-satu. Sebut nama kawan dia, wahai Fulan, wahai Sianu, wahai Sianu. Allah Ta'ala telah membaca, telah menyebut dalam Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian kepala itu tenggelam dan air, menyebabkan ketiga-tiga orang tadi kembali menjadi Islam. Semula mengaku sebagai orang Islam, dan hampirlah orang-orang Kristian yang menyaksikan perkara itu masuk Islam. Mungkin ada yang masuk Islam, wallahu alam. Dan Raja Rom berundur bila melihat peristiwa yang menakjubkan itu. Ini disebut oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengalu-ngalukan orang yang beriman bila dia meninggal dunia dan di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.